Ustaz Din macam mana? Boleh nak mula atau tunggu lagi? InsyaAllah boleh dah Ustaz. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Allah SWT masih lagi pilih pertemukan kita di malam yang mulia ini, malam Jumaat. Dan sebab itu yang saya muliakan CBM saya, terutamanya Ustaz Sufian, Ustaz Izzuddin dan Ustaz-Ustaz yang lain yang membantu, dan juga FBO yang lain dalam kelas ini. Dan tahniah kepada semua yang hadir, dan boleh ajak lagi, boleh invite lagi siapa-siapa saudara-saudara kita yang berminat, ataupun hanya user saja pun boleh ajak juga, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi seterusnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Bashir bin Mokhtar, tinggal di Bangi, Sungai Merab. Dan alhamdulillah sekarang saya berada di VIP, Assistant Supervisor. Dan leader saya adalah Ustaz Sufian, CBM Ustaz Sufian dan CBMG. Dan maksud kita hadir di kelas ni untuk kita tambah ilmu kita. Niat untuk kita belajar, dan kepentingan, kita kena rasa penting dalam menuntut ilmu ni. Dan kita menuntut ilmu daripada buayan sehingga ke liang lahat, kan. Dan kita sebaiknya kita buka video lah kalau boleh, kan. Cuma pastikan pakaian kita menutup aurat bagi yang supaya bagi perempuan pakai tudung, ataupun yang pakai niqab pakai niqab, pakai purdah. Dan kita pastikan kita ada pen dan buku tulis untuk kita catat setiap kata-kata yang dibentangkan. Dan minta tolong supaya semua mutekan mic, kan, supaya tidak mengganggu kita punya kelas, insya-Allah. Dan seterusnya saya perkenalkan speaker pada malam yang mulia ini, iaitu Ustaz Muhammad Sufian bin Muhammad Farid. Dan beliau sekarang pada pangkat tahniah, masya-Allah, senior manager. Dan beliau mencapai CBM, Chairman's Bonus Manager, pada tahun 2019 dan 2020. Dan juga Eagle Manager pada tahun 2019 juga. Dan di antara testimoni terkini, beliau telah mengamalkan Clean9 dengan jayanya dan dapat menurunkan sebanyak 7 kilo. Banyak tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita sediakan minda kita, dan fikiran kita, telinga kita, hati kita, kita buka lah hati kita, mata kita, telinga kita, untuk kita menerima setiap kata-kata ataupun ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat daripada leader kita, insya-Allah. Okey, dipersilakan insya-Allah Ustaz. Masya-Allah. Okey, masya-Allah, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terlebih dahulu boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak? Dengar tak? Hello, suara? Kalau dengar boleh respon dekat dalam chat. Jelas tak suara? Boleh, insyaAllah. Boleh eh? Kalau dengar respon kalau tak dengar pun bagi tahu. Supaya kita tidak terlepas apa-apa nota dan juga kita tak ada kerugian lah Okey. So terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada semua yang hadir. Ada 20 orang ni, subhanallah. Tidak lain tidak bukan kita adalah orang-orang yang berjiwa leader. Berjiwa leader, berminda jutawan. Bersemangat umpama gunung. Tu dia Siapa tu? Tuan-tuan lah semua yang hadir pada malam ni. Dan terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada saya punya MC hebat saya. Tu dia. Assistant Supervisor Ustaz Muhammad Bashir. Jadi walaupun beliau baru berpangkat Assistant Supervisor, tetapi melawan apa kita kata? Melawan ketakutan. Melawan ketakutan, menerima cabaran untuk menjadi MC. Jadi ini sebenarnya satu perkara yang memang kita kena buat lah. Memang kita kena buat. Untuk apa-apa perubahan berlaku dalam diri kita, tak dapat tidak, mesti pertama berani. Berani berani. Jadi terima kasih saya ucap. Okey, so Masya Allah, tanpa melengahkan masa, adakah anda semua telah pun bersedia malam ni untuk kelas? Kalau bersedia, type di ruangan chat. 9. Nak tengok tu respon, nak tengok respon dulu. Okey, ini 20 orang pun kan. Kita kata 20 orang pun kita bersyukur. Kalau dapat jemput lagi kawan-kawan kan. Jemput lagi. Kita ramaikan lagi. Okey. Kalau apa? Kalau dah bersedia, type 9. Dalam ruangan chat. Ke tak boleh type ni? Ke saya lock ni? Tak ada kan? Saya tak lock kan? Tak ada nampak respon ni? Ke masih tengah ni? Oh patutlah. Saya tertengok kat bawah tu. Oh, ni ada. Oh, semangat. Semua respon, Ustaz. Semua Itulah semangat. dia. Tadi saya tertutup ruangan tu. Jadi dia tak nampak. Mahal aku tak nampak ni kan. Subhanallah. Patut ada daripada atas ni. Jelas. Masya Allah. Allahu Akbar. Kena betul transform dah. Betul. Waalaikumsalam. Berani. 999. Oh, semua dah type 999. Okey. Anda memang semua terbaik lah. Anda memang terbaik. So saya doakan kejayaan anda akan datang akan datang. InsyaAllah selama kita istiqomah, kita percaya dan yakin. Istiqomah, percaya dan yakin. InsyaAllah kita akan mencapai kejayaan. Kan? Kita bukan nak semata-mata cepat, tetapi biarlah dia kejayaan yang berkekalan. Okey? So kalau cepat, tetapi cepat dan habis pun cepat. So kita berat sikit lah macam tu. So kita nak biar tiba kejayaan yang berkekalan. Okey? So kita share sikit saya share screen slide saya. Okey. So anda semua nampak tak? Nampak tak slide tu? Muka dua orang apa kita kata? FBO tu. Muka dua orang FBO berlatar belakangkan biru. Nampak lah? Kena buat, kita buat ni kot. Kita buat, ni dapat full screen ke ataupun macam mana? Dia dapat sebahagian Kita nak buat, bagus kita buat yang slide penuh tu kan? Macam mana kita nak buat slide penuh tu? Sekejap. Slide penuh. Kat luar kot kena buat. Ke kat sini. Sekejap Saya nak godek-godek sikit ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Sekejap Mana kita punya this one, slideshow from the beginning.
So sekarang ni macam mana? Nampak penuh ataupun nampak tadi? Sekejap, saya ada satu je lah. Sebab bila saya share apa ni, saya share tu saya tak nampak tuan-tuan punya chat tu. Kejap, saya kena satu lagi. Okay, alright. So kat sini, so nampak full Okay, terbaik. Okay, so alhamdulillah jadi kelas malam ni adalah kelas Clean 9 lah. Kelas malam ni kelas Clean 9. Jadi kelas Clean 9 ni pertama sekali saya disclaimer dulu. Saya bukanlah pakar nutrisi, saya bukanlah doktor. Saya bukanlah kita kata orang yang ada mungkin sijil-sijil dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi saya adalah pengguna. Saya adalah pengguna dan pengamal. So apa yang saya akan kongsikan ini adalah berdasar apa yang saya tahu dan pengalaman yang saya rasa dan kawan-kawan yang dalam network kita yang dapat kesan dan testimoni itu. So itulah yang saya akan sharing. Jadi bukanlah kita sebagai autoriti, kita ada badan, kita ada ilmu, itu lain. Okay, so itu kita akan upgrade lah insyaAllah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan dengan tajuk apakah yang anda makan setiap hari? Masya Allah. Setiap hari kita memang makan kita memang makan tu, tak ada apa orang kata pengecualian, tidak ada penafian. Setiap hari kita akan makan, kita akan minum. Okey, so apakah yang anda makan setiap hari? Itulah perkara yang pertama kita kena soal diri kita kalau kita fikir nak ubah diri kita. Maknanya daripada sudut tubuh badan kita. Dia sebenarnya akan banyak, saya akan cerita dekat belakang nanti apa yang saya dapat daripada Clean 9 ni sangat-sangat banyak. So apa kita kata, sebelum perubahan tu berlaku, ini yang kita kena tanya pada diri kita. Apakah yang anda makan setiap hari? Adakah kita seseorang yang hanya mementingkan makro? Makro? Tahu makro, bukan makruh, makro. Ataupun seseorang yang mementingkan mikro. Tu dia. Kalau makro ni yang bagi perut kenyang tu, kadar kita makan perut kenyang, kita senawa, alhamdulillah, tu makro. Makronutrien. Tu makro nama dia. Tapi kalau mikro ni, kita makan bukannya kita tengok perut kita tu sengkak ke tak sengkak, tapi kita tengok apa badan kita boleh dapat daripada makanan tu. Tu orang yang tengok kepada mikro. Okey, mikronutrien. Okey? So dua benda, sama ada makronutrien ataupun mikronutrien. Kadang-kadang kita sapu sajalah, kan? Okey, so kita kena ada sikit pertanyaan lah pada diri kita. Alright? Ni dia gambar, gambar. Masya Allah ni gambar-gambar. Apa gambar-gambar tu? Pertama sekali kita kadang-kadang kita ada orang di jenis makan buah. Suka makan buah, suka makan sayur. Tetapi terkadang-kadang terlepas pandang. Buah bagus, sayur bagus. Kandungan fiber dia tinggi, zat dia tinggi. Kan? Dia punya nutrisi dia bagus. Tetapi terkadang-kadang ada benda yang kita tak mahu. Tak mahu, iaitu terkadang-kadang ada perubahan genetik dalam tu. Ada racun serangga dalam tu. Tengok kan, kalau benda berdaging kadang-kadang ada suntikan antibiotik, ada suntikan hormon, kan. Kadang-kadang bahan kimia yang kita ada pada plastik-plastik yang kita guna, yang dia wrap kita punya makanan. Nampak tak? Ada pewarna, ada perasa, bahan kimia, benda-benda yang badan kita tak perlu, asid borik, kan? Jadi benda-benda ni semuanya benda-benda yang kita masuk dalam tubuh kita, dalam badan kita, tetapi badan kita dia tidak perlu. So dia, kalau kita tengok, dia akan ada kesan tau.
Di situlah kadang-kadang ada berlaku keradangan. Badan kita akan dia ada macam melantun balik. Dia ada macam tolak balik. Seolah-olah macam saya sendiri pun ada. Kadang-kadang kalau kita makan minyak kan, tak kena kan minyak kan, tak kena. Ya Allah. Dia start lah. Mula batuk, dia mula kahak, dia mula lendir. Lepas tu saya punya kulit boleh jadi gatal. Ada semua tu. Nampak tak? Kadang-kadang. Jadi badan kita tu dia menerima kesan tu. Seolah-olah badan kita ni dia kata apa benda kau buat ni? Seolah-olah ada macam tu kan. Okey? Alright. Jadi kedatangan toksik kepada tubuh badan kita ni, dia ada faktor-faktor dia. Cara pemakanan, pencemaran alam kan keliling kita. Exhaust kan, exhaust, duduk gigi hidu sebelah exhaust tu. Nak bagi tahu ni bukannya ni nak bagi tahu betapa banyaknya kita menghirup asap enjin tu, seumpama kita letak muka kita dekat depan exhaust tu, macam tu kan. Pencemaran alam, pencemaran air minum, tekanan hidup. Jadi tekanan hidup juga dia ada kesan kepada toksik tubuh badan kita. Okey, tekanan dia boleh melemahkan kita punya sistem imun. Tekanan tau. Tekanan hidup, stres. Dia akan melemahkan sistem imun kita juga. Okey, dan yang akhir sekali teknologi. Teknologi pun sama. Okey? Kita kan terdedah kepada radiasi, kita terdedah selalu sangat, memang tangan tak boleh lepas pada handphone. Nampak tak? Maknanya kadang-kadang tidur pun sebelah kita handphone menyala. Macam tu. Okey? So memang kita ni terdedah kepada bahan-bahan yang boleh menjadi racun. Yang kita kata ada kesan toksik kepada tubuh badan kita. Tengok. So badan kita dia ada sistem. Sistem kumuh. Sistem pembuangan. Sistem perkumuhan lah kita kata. Okey? Dia akan bertindak untuk tapis, untuk buang benda-benda yang tak baik daripada badan kita. Dia ada sistem. Okey, pertama sekali kita kata sistem kulit. Kulit sebab tu dia ada kelenjar peluh, dia ada liang-liang roma kan, boleh keluarkan peluh. Itu semua pembuangan. Okey, paru-paru untuk keluarkan kita kata carbon dioxide kan, paru-paru kita. Kemudian buah pinggang kita untuk tapis benda-benda yang tak elok, buang. Dan begitu juga hati. Okey, hati ni ialah pertahanan terakhir kita lah, hati. Sebab tu waspadalah kita. Terutama kalaulah ada, kita kata kita buat cek, doktor kata you punya hati ada problem, ada masalah, walaupun tapi sikit. Tapi bila sebut tapi sikit, tuan-tuan, itu adalah defend kita yang terakhir sebenarnya. Okay? Defend kita yang terakhir. Kalau disebut sikit, makna kita adalah sangat-sangat kena berhati-hati. So itulah fungsi kita nak gunakan produk Forever Living. Ni fungsi dia. Kan, fungsi top clean 9, fungsi top top kita punya healthy triangle contoh dia. Jadi kita nak jaga ni supaya toksik tadi dapat dibuang daripada badan kita. Alright. Bagaimana toksik merebak ke seluruh badan dan anggota-anggota ataupun organ-organ yang lain. Organ ni betul sebut organ, anggota ni yang nampak tangan ni Zohir. Kan mana organ. Organ ni dalaman kita. Okey? So macam mana? Dia bermula daripada perut. Sesuai Nabi sebut kan bahawa Baitudda, rumah penyakit ni daripada perut kita. Rumah penyakit daripada perut. So apa yang kita makan daripada situ, dia merebak. Jadi saya ada testimoni, saya pernah bertemu dengan satu orang yang mana dia kena potong kaki. Dia kena potong kaki, bukan biasanya kita dengar kan testimoni, kita dengar laporan lah, kita kata potong kaki ni daripada darah kita kata kencing manis kan. Tapi pernah
Saya dengar orang yang mana dia kena potong kaki kerana ada masalah, kita kata kuman daripada usus yang dah merebak. Dia tak boleh kawal, akhirnya dipotong kaki. Nampak tak? Sebenarnya usus kita tu ialah tempat simpan makanan kita sebelum dibuang. Sebab tu pentingnya kita jaga kita punya perut kita. Sangat-sangat penting. Okay? So Talk Clean 9 ni adalah pengkhususan. Pengkhususan. Dia adalah satu program yang sangat-sangat powerful. Nanti kita akan terang lebih detail. Apa simptom-simptom? Toksin yang berlebihan dalam badan. Jadi kita tengok diri kita. Berapa banyak benda ni ada pada kita. Kita pun right. Pertama, mudah letih. Mudah letih. Mudah letih ni simptom nombor 1. Mudah letih. Kan? Padahal kita dah rehat. Tapi lepas tu kita letih. Dah rehat pun tak cukup. Kalau kita memang jenis jaga malam, tak tidur sebab kita bekerja semua, itu lain cerita. Tapi ni memang kita dah rehat dah. Kita dah rehat dah cukup dah. Makan pun okey, tapi kita letih. Tu dia. Dan yang kedua, alahan badan. Tadi kita sebut alahan. Dia ada keradangan pada badan. Okey? Kurang berselera. Pun sama juga, kurang berselera. Kurang berselera kan? Sepatutnya, kita itu kalau kita tengok dalam top Prof Aziz contoh dia. Kalau satu orang dia ada masalah kandungan protein yang begitu teruk kan, kandungan protein begitu teruk, buah pinggang dia ada masalah untuk tapis protein tadi tu, sampai satu tahap dia akan dengan protein ni dia akan hilang selera dia. Dia sebut macam itulah. Itu sebenarnya peringkat yang sangat bahaya lah. Kan? Ni bukan nak cerita lafaz kurang selera tu, tapi nak bagi tahu sebenarnya ada sampai satu tahap kalau badan kita dah terlalu teruk, dia akan otak kita akan respon tak mahu benda tu. Nampak tak? Itu memang sangat teruk lah. Okey. Berat badan menurun. Berat badan menurun ni bukan maksud dia contoh kita badan besar lepas tu turun berat badan, bukan, tapi maksud dia ialah kita tak capai berat badan yang sesuai dengan kita. Tak sesuai. Mana berat badan kita tak sesuai dengan kita. Ada juga macam contoh orang yang kencing manis kan. Kencing manis, dia ada juga simptom kencing manis ni dia terlalu cepat berat badan dia turun pun ada. Okay, kalau kita tengok dalam dokumentari ataupun kajian-kajian yang menyebut bahawa kencing manis juga kan adalah faktor yang menyebabkan berat badan kita turun mendadak dan itu bukan turun yang sehat. Okey? Alright. Dan tengok lagi. Kulit kurang sehat. Ni dia kulit kita. Kulit kita juga. Satu kita kata satu kita boleh tengok kan mana kulit orang tadi sihat ataupun tak sihat. Kita boleh tengok orang tu ceria ke tak ceria, kita tengok kat kulit dia. Nampak tak? Jadi kulit ni adalah satu kita kata petanda yang penting untuk kita tengok tubuh kita. Okey, ada orang kulit dia terlalu kering. Maknanya memang betul kandungan air dalam badan dia sangat kritikal, Okey? Jadi kulit kurang sihat. Kulit dia rapuh, eczema. Tu antaralah terlalu banyak. Kalau eczema sampai disebut apa? Kalau Prof Aziz sebut tu eczema ni sehingga dalam darah kita tu ada benda logam berat kan, tu menghasilkan eczema. Kulit kita rapuh kan, kulit kita kena air dia terlalu sakit sebab dia rapuh. Okay, senang digigit nyamuk. Ni mungkin kita kata pengalaman lah, pengalaman daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan kan, senang digigit. Mana nyamuk tu memang suka ke darah kita. Nyamuk tu memang suka ke kita. Okey, dan air kencing kekuningan. Air kencing kekuningan. Air kencing kekuningan. Itu pun tanda lah mana satu kita punya air tak cukup dalam badan. Dan juga adalah bahan-bahan dibuang pada badan kita. Abdomen sakit, mana perut kita sakit. Ada sembelit, cirit-birit. Itu semua. Okay, sembelit. Satu. Sembelit maknanya kita tak boleh membuang. Ataupun cirit-birit pun sama juga ada.
Kan? Ni terlebih buang pula. Cirit birit. Muntah sama, ada toksin berlebihan. Kekeringan rambut, kekeringan kulit dan rambut sama. Kan? Rambut kita jenis rapuh, mudah tertanggal. Mudah kita kata tercabut rambut kita. Batuk yang berpanjangan pun sama juga, batuk yang berpanjangan. Jadi daripada paru-paru tu. Dan mulut berbau. Mulut berbau pun sama, iaitu daripada usus kita yang apa kita kata kotor kan. Jadi dia keluarkan. Alright. So apakah yang mungkin berlaku pada kita masa ini? Ini satu soalan. Okay. Apa yang berlaku? Yang mungkin berlaku. Kan? Mula-mula tadi kita nampak, kalau kita tengok sebelum, kita kata simptom bermula pada mudah letih, alahan badan, kurang selera, macam-macam lah simptom boleh berlaku. Dan banyak lagi kalau nak cerita simptom kat sini. Kan ini yang sebahagian yang kita dapat teranglah, banyak lagi sebenarnya simptom. Okey. So bila berlaku simptom pada kita, kita tanya, apa yang mungkin yang boleh berlaku pada kita pada masa ni? Sekarang ni simptom dah ada, tanda dah ada. So apa yang nak akan datang. Tu yang kita patut jaga. Tengok. Adakah kita sudah mengalaminya? Pertama, penyakit jantung. Tengok. Kering tekak. Penyakit jantung, kencing manis. Orang Clean9 kena minum sekurang-kurangnya 2 liter satu hari. Nanti kita cerita macam mana minum air. Sebab ada orang tanya, minum air banyak nanti saya senang tak kencing. Okey, tak apa. Nanti kita cerita. Okey. Kencing manis, kemandulan, kanser, uric acid, penuaan yang cepat, kegemukan. Kegemukan ni lah apa kita kata perkara yang diperangi oleh saya sekarang. Alright. Topik hangat, kegemukan. Tu dia kata kegemukan. Masya-Allah. Kecabian, cabi. Orang menenangkan diri dengan mengubah dan mengolah nama-nama gemuk itu kepada cabi, comel, macho. Okey? Macho, comel. Suami apa dia sebut? Suami ada satu pack. Dia mengubah nama untuk mententeramkan hati. Okey? So tapi kita kena ingat, walaupun hati kita tenteram dengan nama-nama tu, dia punya simptom dan punya kesan tu sangat menyakitkan hati. Okey? Sangat menyakitkan hati. Alright. Sebab-sebab mengakibatkan kegemukan. Pertama, keturunan. Okey, keturunan. Dan yang kedua, fungsi hati yang lemah. Betul. Fungsi hati yang lemah. Okey? Sembelit. Ketidakseimbangan hormon. Itu semualah. Kesan sampingan ubat. Betul? Saya ada keluarga juga yang mana dia ni selalu ambil, yelah ada benda yang dia ambil pada doktor. Jadi tiba-tiba kan, bila dia dah mengamalkan dia bertahun-tahun, tiba-tiba badan dia naik mendadak besar, yang teramat besar. Yang saya pun tak sangka bila jumpa sekali, sebab dah lama tak jumpa dah kita punya keluarga. Dah lama tak jumpa, tiba-tiba jumpa, ya Allah, besar. Sangat besar. Rupanya ada benda yang dia ambil. Jadi kesan sampingan tu. Okey. So saya tak nak sebutlah spesifiknya tu. Okey, tabiat pemakanan yang tidak menentu, betul? Tabiat pemakanan yang tidak menentu. Zat-zat yang tidak seimbang, sistem limpatik terganggu dan toksin tak dapat diproses. Betul? Air tak dapat keluar. Okey, tabiat pemakanan. Samalah tadi kan. Pemakanan tidak. Tabiat pemakanan, lemak berlebihan. Ya betul. Lemak lebih. Sebab lemak dengan otot, kalau kita buat ukuran 1 kilo lemak dengan 1 kilo otot 1 kilo tu dia slim ya.
Slim. Dia sistem air, Ustaz Bashir. Dia sistem, sebenarnya satu sistem ada dalam darah kita. Okey, dalam darah kita, tapi dia laluan apa kita kata? Air. Okey, ni kalau ada doktor dia boleh terang lebih lagi lah. Okey, saya boleh terang sekadar apa yang saya tahu saja. Dan banyak lagi saya tak tahu. Okey. Jadi dalam kita punya salur darah tu, dia kan dalam salur darah kita bukan hanya ada darah je. Dia ada air. Dia ada air, dia ada oksigen, dia ada banyak. Jadi limfatik ni antara dia yang air tadi, bahagian air tadi. So dia tak dapat keluarkan. Kadang-kadang ada orang dia tak berpeluh kan, dia susah nak berpeluh. Antara tanda susah nak berpeluh ialah kurang minum air, kurang sodium dalam badan. Itu pun antara sebab kita susah nak berpeluh. Okey, so kita kena usaha supaya kita mudah berpeluh. Okey. Lemak berlebihan, gemuk air. Betul, ada gemuk air. Jadi gemuk air ni bahasa pasar lah, bahasa kampung lah, kita kata gemuk air. Mana lemak yang mudah dia kita buat sedikit proses, dia boleh turun dengan cepat. Itu nama dia gemuk air lah. Okey. Lepas tu kurang bersenam. Kurang bersenam sama. Tapi nanti kita akan cerita fungsi bersenam ni dengan gemuk dia punya keseimbangan. Metabolisme tidak normal, betul? Metabolisme tidak normal, maksud dia dia tidak dapat menghabiskan, kita kata gula tadi tu nak pergi kepada tenaga kan. Gula tadi tu nak pergi kepada tenaga. Jadi dekat situ lambat. Jadi antara benda-benda yang boleh untuk membantu metabolisme kita, satu memanglah kita makan bipolen. Kita makan bipolen. Lepas tu kita jaga kita punya sedikit senaman kita. Jaga senaman kita. Tu antara yang membantu. Sebab tu kadang-kadang bila kita bersenam, kita buat kerja yang ni, kita rasa sangat lapar. Tu dia membantu. Okay? Alright, seterusnya. Orang yang ada masalah kegemukan tadi, dia akan terdedah dengan penyakit kronik. Ni yang saya kata tadi. Walaupun kita cuba mententeramkan jiwa kita dengan nama-nama yang sangat-sangat best, nama chubby, seperti nama seksi. Kan, ini adalah lelaki seksi, satu pack. Kita katakan dengan nama-nama yang best, kita kata, tetapi dia punya kesan sampingan tu menyakitkan jiwa. Okey? Yang terdedah kita kepada kencing manis 5 kali ganda daripada orang biasa. Daripada orang yang normal. Nampak? Tekanan darah tinggi 3.5 kali ganda. Ini kajian. Batu karang 3 kali ganda. Gout 2.5 kali ganda. Sakit jantung 2 kali ganda. Sakit sendi 1 kali ganda. Kan? Kemandulan 3 kali ganda. Banding dengan orang yang berat badan dia normal. Berat badan dia ideal. Okey? So, ini yang kita tak syok dah dengar. Walaupun kita syok dengan nama-nama yang lain, kita nak relax. Tak apalah, itu seksi, itu chubby kan. Tapi ini tak syok dah dengar. Okey? So kita kena terimalah bahagian tak syok tu. Ni bukan yang kata ke orang ni, kata ke saya juga ni. Saya berusaha, masih berusaha insya-Allah. Okey? Tuan-tuan pun boleh. Okay, so sebab tu kita kena fokus kepada Clean 9. Sebab apa Clean 9? Nanti kita cerita. Ni baru kita nak bagi detail permulaan. Kita nak tekan kenapa kita kena buat Clean 9. Okay, so dalam Clean 9, kita kena faham bahawa fungsi nombor 1, fungsi nombor 1 yang kita nak ialah keupayaan detox. Keupayaan detox maknanya badan kita boleh membuang toksik, benda yang tak diperlukan oleh badan dengan kita kata maksimum lah, dengan yang paling optimum lah kita kata kan. Kita nak, jadi apakah produk yang sesuai? Jadi kita kena pastikan benda tu. Jadi apa kandungan dia? Sebab tu kita kena tengok bila kita nak. Okey, so kita faham bahawa detox ni adalah benda yang sangat penting. Kita dah cerita tadi dah, badan kita dia ada fungsi detox semula jadi, iaitu kulit,
Iaitu paru-paru, kita kata buah pinggang, lepas tu dan hati. Dia ada detox dia semula jadi. Kan? Tetapi adakah kita kata sekadar itu saja ataupun kita rasa adalah lebih baik untuk kita bantu badan kita tadi. Macam kita tahulah enjin kita kan, enjin kereta kita kan. Enjin kereta kita, okey, katalah kelancaran enjin kereta kita. Kereta kita tu enjin dia dah dicipta dengan sangat bagus. Tetapi apakah kita fikir, apakah kita rasa perlu untuk kita letak minyak-minyak yang kita kata sangat baik untuk enjin kita? Tentulah kita akan fikir macam tu, betul tak? Tentu kita akan fikir macam tu. Bagi orang yang jaga. So, apa kandungan dia? Produk tadi tu, apa kandungan dia? Apakah manfaat dia? Berapakah tahun berada di pasaran? Ini penting ni. Sebab kita takut produk-produk yang baru dilancarkan, contohnya kan. Jadi kita pun dah try. Memang dia berkesan, tetapi rupa-rupanya dia adalah kesan untuk jangka masa pendek. Jangka masa panjang dia ada benda lain. Yang itu kita tak nak. Itu yang disebut kesan sampingan, tu kita tak nak. So kalau kita tengok dalam produk kita, contohnya Forever Living, yang kita guna untuk detox adalah aloe vera gel. So kita tengok siapa orang yang lama. Kalau kita kata okey, segi pasaran dia saja dia dah sudah mencecah 44 tahun. Orang yang paling lama gunakan produk ni masih wujud tak di dunia? Ada. Orang Jepun yang guna hampir 36 tahun, 37 tahun dia orang guna produk. Dan dia orang bukan guna macam kita. 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu. Tapi dia orang guna aloe vera 2 liter satu hari. Nampak tak? 2 liter satu hari. So, adakah kita rasa dia produk yang sangat-sangat best? Ya, tentulah dia sangat-sangat best. Okey. Okey. Negara maju guna apa? Guna produk apa? Tu kita juga satu benda yang kita nak kena tengok. Sebab bila kita nak suatu kebaikan, kita kena tengok apa orang lain guna. Apa benda yang mereka guna. Berapakah testimoni yang berjaya? Tu pun kita kena ambil tahu. Harga mahal versus ekonomi. Maksudnya adakah harga sahaja kita punya mikyar, kita punya ciri perhitungan kita. Kita hanya risaukan, runsingkan ataupun kita hanya pedulikan tentang harga, ataupun dia mestilah sesuatu yang ekonomi, bahkan sebenarnya dia menepati kebaikan atau ciri-ciri yang kita nak. Okay? Alright? So, nak pilih produk, tengok benda-benda, poin-poin ni. Okay? So, semua dapat? Ada semua dapat? Kalau dapat, bagi respon sikit. Bagi respon. Dapat. Contoh dah kan? Alright? Dapat tak? Dapat tak? Yang kurus pun jangan suka sangat yang kurus pun jangan suka sangat, sebab yang kurus pun kalau tak detox sangat-sangat bahaya. Okey, sangat-sangat bahaya. Dia pasti sebab gemuk pun satu simptom kan, kurus pun satu simptom. Dia ada simptom dia juga. So kita nak berat badan yang sesuai dengan kita, dan pastikan kita buat detox. Okey, detox. Tengok. Soalan bila satu-satu produk kita nak pilih. So tadi kita tanya, so bila ada orang kata pilihlah Forever. So why? Kenapa? Ni antara dia lah. Okey. Pertama, nombor 1 aloe vera di dunia. Mana pengeluar terbesar. Dia ada kita kata pengeluar terbesar, dan dia punya 44 tahun dipasar pada kita kata 170 buah negara, dan tidak guna racun perosak. Nampak tak? Bahkan kita tengok dalam HQ punya video dia beritahu untuk memastikan aloe vera tadi dituai dengan baik, mendapat kesan yang baik, maka proses penuaian masih digunakan sistem lama. Mereka gunakan penuaian manual tangan, dia tak guna mesin.
Sebab takut boleh jadi mesin tadi dia boleh mencederakan pokok-pokok yang ada, yang tinggal. Mungkin dia nak potong satu pelepah kan, tapi terluka pelepah yang lain. Contoh yang boleh mengakibatkan ketidaksegaran berlaku. Ada masalah. Alright. So kita jaga benda tu. Sijil pengiktirafan dunia. Sijil pengiktirafan dunia. So dalam Forever memang sangat banyak lah. Pattern penstabilan. Ni pun tengok. Batuk. Batuk kan. Dah beberapa hari ni kita start makan minyak, dia start datang. Kita relax clean dulu. Kita relax clean dulu. Pattern penstabilan. Pattern penstabilan ni penting untuk memastikan ilmu ataupun kita kata kualiti dapat dipelihara dan ilmu dapat dipelihara. Sebab tu pattern tu penting. Sebab kalau tak, contoh orang curi ilmu kita, lepas tu dia gunakan ilmu kita tadi tu, lepas tu dia saman pula kita. Tu berlakulah. Itu berlaku. Dan kualiti produk yang tinggi. Sebab tu kita pilih produk Forever. Ni kita punya sifu lah, pergi ladang kan. Nanti kita semua kena ada azam untuk gambar kita kat situ. Okay? Saya tak dapat lagi, insyaAllah saya akan fight untuk dapat, insyaAllah. Okay? Gambar situ. Ustaz Sufian, NG kan kat situ. Siapa nak sini? Siapa rasa dia nak letak gambar di sini? Bukan edit bukan edit. Bukan kancil bunyi Mustang tapi Mustang punya. Yang betul, maknanya dia sendiri duduk kat situ. Siapa nak type saya. Siapa nak type saya. Dia bukannya buat kereta kecil bunyi besar, bukan. Tapi kita nak betul-betul. Ni bukan nak banding kereta ni, bukan. Tapi maksud dia kita bukan nak buat testimoni yang tipu, tapi kita nak buat satu testimoni yang real. Okey. Seterusnya. Tiada racun perosak. Okey. Tengok dia guna orang-orang kan untuk ni. Ni kita ada pattern penstabilan kita. Pattern penstabilan kita maknanya kajian daripada satu pasukan doktor mengkaji 25 tahun untuk stablekan aloe vera ni. Sebab dia adalah benda organik. So benda organik ni mana ada tahan lama. Benda organik tahan 2 hari pun dah habis dah. Rosak dah. Tapi dengan penstabilan berpattern kita dapat kekalkan kesegaran dia tu sampai ke 5 tahun. Nampak tak? Nak dapat penstabilan yang baik tadi tu memerlukan kajian. Sebab kita bukan nak guna bahan pengawet. Kita guna teknologi, guna ilmu kan, sehingga kita dapat mana pattern kan kita punya penstabilan aloe vera tadi. Nampak? Tu kilang kita. Okey, tengok kilang kita menghasilkan 300 botol setiap minit. 400,000 botol satu hari. Kilang Forever. Ciri-ciri terkemuka. Ini pattern memotong kulit. Jadi teknologi membolehkan kulit aloe tadi tu dipotong dalam masa 0.5 saat. Emodin akan diasingkan. Jadi emodin itulah racun. Emodin mesti diasingkan daripada pati aloe vera. Kalau kita termakan emodin tu, kita akan ada keradangan boleh berlaku dalam badan kita. Pattern penstabilan. Kita kata dikaji oleh doktor selama 25 tahun, melanjutkan jangka hayat aloe vera daripada 2 hari ke 5 tahun. Okey. Ni sijil kita. Ni testimoni testimoni Clean9 sebenarnya. Kita dah masuk testimoni Clean9. Okey, testimoni Clean9. Ni adalah siapa yang guna produk Forever. Antara dia adalah juara sumo daripada Jepun. Ni orang ni dia dah juara, jadi juara 10 kali berturut-turut. 10 kali juara sumo di Jepun. Jadi dia tengok dekat dia punya gelanggang tu pun dia letak banner Forever Living. Nampak tak? So kenapa dia buat macam tu?
kerana dia menghargai produk yang dia makan. Bukan dia dibayar oleh Forever atau Forever bayar, buatlah kita buatlah banner. Bukan. Tetapi sebab satu orang yang dia rasa produk Forever tu sangat-sangat best, sangat-sangat bagus membantu dia, menyebabkan dia akan tergerak untuk share produk tu. Itu yang kita nak daripada semua customer kita. Dan contoh customer yang ada depan tuan-tuan ni lah, saya sendiri. Sebab saya pun asal daripada tidak mahu berniaga, tak suka berniaga, selalu bila Ustaz Din ajak buat bisnes saya tak nak. Tapi disebabkan satu, saya rasa produk tu menyebab kita rasa bersalah kalau kita tak share pada kawan-kawan kita. Okay? So kita nak ada perasaan tu. Kadang-kadang kawan kita dalam keadaan sakit, kawan kita dalam keadaan tak selesa, kan? Dia struggle, kan? Kita kena share pada mereka. Ni siapa ni? Ni adalah apa? Top. Jadi kita nak tengok kat sini. Top 1 diet. Top 1 diet di UK. Top 1 diet di UK. Nampak? Clean 9 diet. Nampak? UK ni. Dia ambil Clean 9 tu nombor 1. Nampak? Itu yang kita nak. Dia ada macam-macam lagi diet kan. Semua diet-diet ni bagus-bagus lah. Tapi, nampak? Yang menjuarai carta, Clean 9. Jadi ada UK singer, penyanyi mereka pun guna produk kita. Jadi maknanya produk ni bukanlah diguna oleh kaling-kaling orang. Maknanya ramai orang-orang yang ternama, dia gunakan produk Forever Living untuk pastikan mereka sentiasa dapat perform atas pentas. Ni mana isteri David Beckham, Victoria Beckham guna produk Okey. Siapa lagi ni? Miss Universe. Nampak? Miss Universe. Jadi kita cerita ni bukannya kita kata saja-saja. Kita nak cerita benda ni supaya kita tahu produk kita bukanlah hanya digunakan oleh orang-orang biasa-biasa. Okey? Sebab kalau contohnya kita memang ada kenalan ataupun kita ada prospek yang mana mereka terlibat dengan industri macam ni. Mereka tu adalah terlibat dalam industri sukan, contoh dia bidang sukan ataupun yang mementingkan kecantikan, yang mementingkan kita kata persembahan, kita kata tenaga, kan? So produk ni lah, itulah kita punya prospek kita. Nampak tak? Ni pelakon. Pelakon pelakon Hong Kong, kan? Tengok muka dia yang belah kanan dengan belah kiri. Sebelum di-top dengan selepas di-top. Kan beza. Nampak beza? Sampai orang rasa ni macam tukar orang pula. Tapi rupanya orang yang sama. Nampak? Ni artis Singapura. Guna produk. Ni siapa ni? Ini adalah dulu Khairul Fahmi goalkeeper Kelantan. Pernah juga Malaysia kan. Khairul Fahmi Syed Mat. Ke ada salah? Salah tuan-tuan betul dengan saya. Okey. Ni dia Tun Mahathir. Masya-Allah. Tun Mahathir guna produk produk kita. Ni dalam majalah Cosmopolitan ni. Dalam majalah ni tengok dia tunjukkan tentang kita punya produk lah. Produk. Okey. Program di Top Clean 9. So, kalaulah orang tanya, program di Top Clean 9 ni apa dia? Okey, apa dia? Okey, pertama sekali dia adalah program 9 hari detoxify. Maknanya pembuangan toksin. Okey. Dia adalah program pembuangan toksin. Lepas tu tidak perlu berpuasa. Tidak perlu berpuasa. Bahkan hari yang pertama dan yang kedua tu pun, kalau kita kata kita puasa, kita tak makan sekalipun, tetap kita makan produk. Kita makan produk. Dan kalau buku yang baru, ada juga makanan yang kita boleh ambil pada hari pertama dan kedua. Contoh, makanan-makanan yang tidak ada kalori. Macam timun, kita boleh. Okey.
Sebab ada detox ataupun kita kata program-program penurunan atau penjagaan berat badan ni dia basic kepada berpuasa. Okey. Pemilihan makanan berdasarkan pengiraan kalori. Jadi itu sangat penting lah, sangat penting sebab dalam kita punya proses untuk turun berat badan, antara perkara yang kita kena titik berat ialah mesti defisit kalori. Mesti defisit kalori. Tahu defisit kalori? Defisit ni makna mesti kurang daripada keperluan badan kita. Kita punya pengambilan mesti kurang daripada keperluan badan kita. Supaya apa? Badan kita boleh guna lemak ataupun kita kata benda yang tenaga yang masih tersimpan di dalam badan kita. Senaman 20 minit setiap hari. Kalau dalam sekurang-kurangnya lah 20 minit kan. Yang sekurang-kurang yang terbaik 30 minit lah. Okey, 30 minit. Sebab tu dalam Clean9 dia akan bagi senaman ringan dan kardio. Dia akan fokus kardio permulaan. Sebab tidak semua orang sesuai untuk bersenam berat. Tidak semua orang sesuai untuk senaman berat. Ada orang terutama yang atas 80, bahkan atas 70 lah kan. Dia sendiri kalau dia terlalu kita kata aktif sangat ataupun dia terlalu tekankan sangat bersenam, dia ada kesan sampingan. Okay, dia ada kesan sampingan. Sebab tu senaman ni dia walaupun penting, tetapi dalam proses penurunan badan kita fokus untuk kardio dulu, jantung kan. Saya pernah belajar dengan satu orang yang dia ahli sukan angkat berat. Macam mana dia kata nak dapatkan degupan jantung yang menunjukkan badan kita sedang memproses lemak untuk jadi tenaga. Dia kata untuk dapatkan tu dia mesti ada pattern. Mana jantung tu punya pergerakan mesti ada pattern. Contoh, kalau kita bersenam, kita berjalan, lepas tu dalam kita berjalan dalam bila kita dah berjalan tu dalam beberapa masa tiba-tiba kita pecut lari tak jauh, sekejap je, tak sampai 100 meter kan, 50 meter kita lari pecut, kita berhenti kan, kemudian jalan, lepas tu lari. Dia kata nak dapatkan degupan jantung, kemudian dia kemudian dia nak dapat macam tu degupan jantung tu. Sebab tu kardio tu penting untuk penurunan berat badan. Kardio tu, sebab tu dalam Clean9 kita akan tengok senaman ringan dan kardio. Okey. Kalau kita dah main dengan F15, baru dia akan mula senaman-senaman yang membina otot. Tapi bagi permulaan untuk Clean9 kita akan fokus kardio dulu. Penyerapan zat-zat untuk meningkatkan sistem imun dia tu sangat penting. Okey, sangat-sangat penting. Untuk nutrisi yang cukup dan untuk imun. Dua-dua, bukan sekadar imun tetapi nutrisi juga. Dia tambah situ. Penyerapan zat untuk nutrisi. Pastikan nutrisi kita lengkap. Lepas tu kalori kita defisit. InsyaAllah kita boleh dapat penurunan berat badan. Jadi basic dia kita kata penjagaan makanan. Okey, dalam Clean9 ni kita akan disarankan permulaan 9 hari tadi kita elak daripada 3 benda. Apa dia? Minyak, minyak, garam dan gula. Permulaan. Okey, minyak, garam dan gula. Jadi kita elakkan tu. Sebab minyak, garam dan gula ni dia boleh mengganggu. Dia boleh mengganggu badan kita yang mahu bertindak untuk gunakan lemak sedia ada tu. Dia boleh ganggu tu. Okey? Sebab tu kita elakkan 3 benda ni. Okey.
Lepas tu nak sebut apa tadi? Jadi defisit kalori, lepas tu nutrisi yang lengkap mesti. Kemudian ada senaman kardio tadi. Alright? Ni contoh Clean 9. Jadi detox, lepas tu bila kita turun berat dia boleh maintain. Dia boleh maintain maintain turun berat kita. Dia tidak bounce back. Dia tak naik balik. Sebab badan kita dia ada satu sistem. Bila dia terpaksa, okey, dia terpaksa, dia berfikiran, okey, kita train badan kita untuk turun berat badan. Kita sendiri kan kadang-kadang kita rasa, geramnya makanan ni, tapi tak boleh, geramnya makanan ni, tapi tak boleh. Betul tak? Siapa ada kadang-kadang bila dia try untuk puasa, untuk elakkan makan, dia datang perasaan tu. Siapa ada? Kalau ada, cuba type 1. Nak tengok. Okay, sebelum saya nak terang benda ni, saya ada. Kan kadang-kadang kita tahan makan, kita geramnya nak makan, geramnya nak makan. Tu nampak? Ada Kak Huria kata. Okay, 1. Siapa ada macam tu? Ada tak lagi? Ustaz Din, Masya Allah, ada. Allahu Akbar. Memang macam tu. Okay, lagi ada tak siapa? Ke lain semua dah memang slim lah. Memang dah slim. Sebab tu tak ada kan? Kadang-kadang kita ada. Ada tak lagi? Respon. Kalau tak ada, kosong. Kalau tak ada, kosong. Type kosong. Tak ada, kosong. Tak ada, Ustaz. Saya tak ada. Bila saya tak makan kan, tak adalah tiba-tiba geramnya makanan tu, tak ada. So, orang macam ni, dia type kosong. Okay? So, kita nak tengok respon. Ustaz Bashir dia. Allah Akbar. Dia kosong. Kosong. Terbaik. Kak Da, 1. Okay? 1 tu ada lah. Kalau kosong tu tak ada. Okey, lain. Lagi baru 4 orang, baru 5 orang. Ustaz Maisa. Tengok. Ustaz Isa kosong. Nampak? Lain. Baru berapa orang respon? Ada lagi tak? Baru 2, 4, 5. 5 orang respon. Ada tak kita rasa kalau tak makan kan, kita rasa geramnya makanan ni nak makan. Kan? Tak boleh ni, tak boleh, tapi kena sabar. Kan? Nak makan kena sabar, nak makan kena sabar, kan? Ni apa, Rusliza 1. Nampak? Ada. Nampak? Okey. So kita kan ada macam tu dalam pemikiran kita. Siapa lagi? Kak Nah kata, ada 1. Duk makan jadi lutut. Betul. Itulah dipanggil minda kita. Dia dah macam orang kata kan, bahasa dia dah macam kena rasuk tau. Dah jadi macam kena rasuk. Maknanya kalau dia tak makan, dia akan rasa, tak boleh lah. Tak boleh. Kadang-kadang dia dah makan dah satu-satu benda, sepatutnya dia dah okey dah. Tapi dia ternampak makanan kegemaran dia, nak. Dia jadi macam tu. Dia dah macam kena rasuk tau. Jadi, itu berlaku di minda kita. Sebenarnya badan kita juga, dia ada juga keadaan yang sama tu. Sebab tu bila dia terpaksa untuk loss, dia tengok, tuan aku ni biasa terbaik dia punya makan, dia kata. Kan? Biasanya, Masya Allah, kita ni bekerja keras lah, masuk simpan, kan? Tenaga tak guna, simpan. Tenaga tak guna, simpan. Masuk dalam apa? Masuk dalam store tu dah lemak. Okay? Jadi, bila tiba-tiba tuan dia tadi buat detox, atau bukan buat detox, dia ambil apa-apa program yang mungkin kita kata tahan makan. Dia berpuasa, tak makan, contoh kan. Jadi badan dia tu akan berfikir, tuan aku tak dapat ni, tuan aku susah hati ni. Dia akan guna, dia terpaksa guna, so dia akan guna juga. Dia akan guna lemak pada badan kita tadi tu, guna juga kan. So kita akan weight loss. Okay? Tapi bila kita dapat, katalah satu hari, beberapa hari kita buat cheat. Kita pun makan balik lah, hentam balik kan. Jadi badan kita kata, sekarang ni kita dah dapat dah reserve. Kita dah dapat dah reserve yang kita buang itu kena simpan balik. Jadi dia simpan. Dia bukan buang. Sepatutnya dia buang. Yang tak guna tu buang. Tapi dia simpan balik. So dia bounce back. Itu nama dia bounce back. Okay? So dapat sesuatu, situ cara dia. Sebab tu penting kita dalam program Forever Living Clean 9,
dia ada detox. Detox itulah yang membantu supaya badan kita dia faham yang tak cukup ni, yang dah terlebih ni buang. Sebab tu kan ada orang dia tak buat clean 9. Dia hanya makan apa? Dia hanya makan aloe vera, badan dia turun. Badan dia turun. Dia makan aloe vera je, badan dia turun. Banyak testimoni. Kan? Bayangkan sebab badan dia dapat, dia kata, dah cukup, dah cukup, dah cukup. So badan dia buang. Jadi badan dia turun. Dia kata, aku tak buat clean 9. Aku makan aloe vera je, badan turun. Betul? Memang ada. Ada orang yang makan, dia ambil, saya ada testimoni pesakit kencing manis. Kan? Dia ambil, ni siapa? Ada kawan dia. Dia ambil Forever Light. Pagi dengan malam. So sarapan dia ambil Forever Light, malam dia makan Forever Light. So dia makan waktu siang je, tapi malam dia tak makan, dia akan ambil Forever Light. Dan siang tu dia mula sarapan Forever Light. Dia ambil tu dalam masa 2 bulan, turun 18 kilo. 18 kilo turun buat badan dia. Mata dia dulu masa dia darah kencing manis dia sangat tinggi, mata dia tu bergegar-gegar, berkelip-kelip, tanpa boleh dikawal, tak normal. Sampai dia jadi dia rasa, Ustaz steady, saya dah boleh bawa motor. Dia jenis mat motor besar kan, boleh bawa motor apa semua. Dia tu nampak dia makan Forever Light. Alright. Ni toksin dan masalah kegemukan memang berlaku tengok di sini daripada perut kita tadi tu, bila ada toksin tadi tu dia masuk ke dalam apa, dia disimpan di dalam sel lemak, so badan kita akan naik. Okey, bila kita satu orang detox, tengok aduh dah gambar hilang. Bila satu orang detox, maknanya toksik, mana dia punya hati tadi akan berfungsi dengan sangat-sangat baik kan. So mana tenaga tadi tu, lebihan tadi tu dapat dibuang. Sebab tu kan dalam aloe vera kita ada monosakarida dan polisakarida tu kan, yang bagi tenaga, bukan sebut tenaga segera bukan, tetapi disebut gula ringkas. Yang tu gula semula jadi sangat bagus. So dia juga kita kata jadikan apa tahu, kita punya tenaga tu dia boleh kalau kita terlebih, dia tak simpan kepada lemak. Dia tak simpan pada lemak, tapi dia boleh keluarkan. Alright, so dia kuruslah. So program dia ada Clean 9, dia ada 4 jenis makanan, dia ada 5 sebenarnya. Aloe vera gel, Arctic Sea, bee pollen, fiber dan Forever Light. Okay, ini dia kandungan dalam kita punya Clean 9. Okay, so aloe vera masing-masing kita tahu untuk apa, kita kata dia punya 8 khasiat aloe vera tu kita tahu. So Arctic Sea ni sebenarnya dia juga sangat membantu dalam penurunan berat badan. Sebab kita kata lemak. Sebab tu ada setengah dietitian, pengamal diet, mereka akan bertukar daripada tenaga bersumber karbo, dia akan tukar tenaga yang ambil daripada lemak. Dia akan tukar. Sebab kita kan ada 3 sumber tenaga. Sumber tenaga pertama sekali gula, karbo, dan yang kedua protein, dan yang ketiga lemak. Okay, so sebab tu Arctic Sea adalah lemak baik, sangat bagus dan dia juga untuk dia juga ada bahagian di dalam tenaga dan penurunan berat badan. Dia ada bahagian dia. Sebab tu orang yang ambil Arctic Sea, dia akan rasa lebih bertenaga. Okay, sebab apa? Sebab dia ada lemak tadi tu. Lemak juga adalah sumber tenaga. Okay, bee pollen, dia ada B kompleks, dia ada bahan yang sangat baik untuk hati kita, di mana hati kita lebih bahkan sebenarnya orang yang jaga ambil bee pollen ni, dia seolah-olah memberi kerehatan kepada hati kita, sebab hati kita bekerja keras.
Okey. Fiber. Ya, fiber. Dan bipolen tadi tu juga dia meningkatkan kita punya metabolism. Membantu untuk peningkatan metabolism. Jadi fiber, kita memang badan kita perlukan 30 gram fiber setiap hari. Okay. So fiber kita ni larut air. Tu yang best. Dia water soluble fiber kita. Jadi sebab tu ada setengah fiber kan. Dia bila kita pakai shaker kan, dia tetap akan ada biji-biji tau. Biji-biji kita rasa kasar kan. Dia bukan water soluble. Tapi cuba korang gunakan shaker. Kau janganlah guna fiber tu lepas tu kacau dengan sudu. Memanglah tak jadi. Guna fiber, goncang dia dengan goncang dia dengan kita punya shaker. Memang clear. Tak ada nampak biji-biji tu, tak ada. Nampak tak? Dia water soluble. Dan dia punya kepentingan dia dalam badan ialah ada nutrisi ataupun kita kata mikro nutrisi yang badan kita tak perlu, dia akan absorb. Dia akan absorb dan buang. Itu fungsi fiber. Sebab tu dalam kita buat clean9, fiber kita kena jaga, jangan kita makan sekali dengan produk-produk yang lain. Sebab kita tak mahu berlaku benda yang kita tak nak, makna kita takut nanti ada sebahagian daripada nutrisi itu diambil oleh fiber untuk buang. Sebab fiber tu memang fungsi dia. Dia lalu dalam badan kita tu dia nak ambil. Maknanya kan macam air kan, air dia kalau orang buat RO, okey contoh air dalam dia ada mineral tau. Dia ada dalam mineral. Katalah satu orang dia buat proses RO, reverse osmosis. Reverse osmosis maknanya dia mengeluarkan mineral daripada air tersebut. So apa berlaku? Bila air tadi lalu dalam badan kita, dia akan serap mineral yang ada dalam badan kita pergi ke air tadi, keluar pula. Itu yang setengah orang tidak bersetuju dengan menggunakan RO tadi tu. Okey, tapi RO ni juga ada masa dan tempat dia juga membantu kita. Terutama orang yang acidic sangat badan ni. So RO membantu. Alright. Okay, so Forever Light Ultra adalah protein. Protein kita sangat powerful. Kita punya Forever Light, sebab dia bukan sekadar ada protein, tetapi itulah dalam tu ada asid folik, vitamin D, vitamin K, banyak. Okay, dia ada aminotin. Jadi itu sangat badan kita sangat perlukanlah sebenarnya. Okay, dan tenaga daripada protein dia akan pergi untuk pembentukan otot. Pembentukan otot. Dia beza dengan gula tadi. Gula bila ada dia ada lebihan, dia akan pergi kepada lemak. Jadi lemak. Alright. Ini biasa kita dah sebut So kita sebutlah. Ni testimoni kucing, ni RTC. Okey. So yang biasa kita dah tu saya ingat kita skip lah Okey. Ni bipolen metabolisme tu kita sebut dah tadi. 22 asid amino. Okey, reaksi ketika dan selepas clean9. Ni. Membuang najis yang hitam dan busuk. Memang betul berlaku. Lepas tu ada pula kulit gatal. Pernafasan kurang selesa. Memang jadi. Sakit kepala, muntah. Okey, sakit kepala. Terutama sakit kepala kan. Bila satu orang dia lagi kuat dia punya craving sugar. Satu orang yang kuat craving sugar, lagi kuat dia punya sakit kepala. Okey, lagi kuat sakit kepala dia. Craving sugar dia. Sebab tu macam saya memang kuat makan. Zaman belajar memang kita kuat makan. Kalau zaman belajar saya ingat kalau roti gardenia satu buku tu, saya boleh habis orang sekali makan. Roti gardenia. Itu buku tu. Memang boleh habis sekali makan. Satu orang. Memang kuat makan.
Jadi kita punya craving sugar sangat-sangat tinggi. Bila kita start buat Clean9, jadi dia akan jadi sakit kepala. Okey, dia akan jadi sakit kepala. Jadi sebab tu juga antara faktor yang kebanyakan orang bila dia buat Clean9 dia akan berhenti. Dia tahu tak boleh lah, tak tahan. Sakit kepala. Okey. Dan muntah, letih, kurang semangat. Kan? Jadi letih betul. Saya ingat saya mula fight untuk Clean9. Sebelum ni ada, tapi yang semenjak PKP tu kita dah tinggal 2 tahun. So kita nak start fight balik Clean9 masa bulan 8 itu lah. So memang letih gila. 2 hari pertama tu baring je lah kerja. Kan? Tapi sebab kita buat, lepas tu pertengahan bulan tu kita buat lagi. So kita rasa hari pertama dan kedua tu tidak macam yang sebelum ni. Hari yang pertama dan kedua tu kita sangat selesa, kita sangat bertenaga. Walaupun hari pertama dan kedua tu memang kita tahu kita tak makan apa pun kecuali udang. Nampak? Sakit perut berangin, betul semua tu berlaku. Bibir kering merekah, pengeluaran keputihan berlebihan di kalangan wanita, lidah keputihan, mulut berbau, semua boleh berlaku masa kita buat Clean9 tu. Kencing yang berbau dan kekuningan memang berlaku. Okey, so dia bagi tahu kat apa tu dekat ni. Dia bagi tahu bahawa apa? Semua reaksi itu adalah biasa sebenarnya, normal. Sebab badan kita sedang membaik pulih. Nampak? Dan dia punya kesan jangka masa tu berbeza-beza ikut orang. Jadi sentiasalah kita jaga rehat kita. Waktu tidur penting tidur. Minum air mesti banyak, kurangkan senaman yang berat. Nampak? Sebab Clean9 dia bukan untuk kita bina otot lagi. Kita masih nak fokus pada kurang berat badan. Hindari tekanan. Lepas tu kadang-kadang kalau saya ada benda yang mengganggu, saya berhenti Clean9 dulu. Saya rehat dulu. Tak apalah kita nak makan semua. Nanti hari lain kita clear, buat balik Clean9. Okey, memang ada. Macam anak masuk hospital ni kan. Anak masuk hospital kita dah ni. Jadi Clean9 yang 15 hari bulan tu saya tangguh dulu. Nanti 1 bulan 10 kita buat balik Clean9. Jadi Forever Fiber, kelebihan dia. Membantu usus bergerak secara automatik dan membuang toksin dan kotoran. Tadi kita dah cerita dah. Okey, dia punya fungsi memang untuk mengambil bahan-bahan yang tak diperlukan tadi tu, bahan-bahan tadi tu buang. Ni diet 70 dan 30. Ni satu kajian. Ada kajian yang lain kata diet tu penjagaan pemakanan. Jadi dalam diet tu disebut 80. Sebab dalam diet ni dia terbagi pada 2. Satu, pengawalan kalori yang kita cakap tadi, defisit kalori satu. Dalam diet juga nombor 2 dia ialah nutrisi. Okey, dua-dua tu sangat penting. Okey, dua-dua sangat penting. Pengawalan defisit kalori satu, dan juga kita kata tadi nutrisi. Tu ada dalam diet. Dan selebihnya barulah exercise. Exercise tadi untuk orang buat Clean9 dia fokus pada kardio dulu dan senaman ringan. Ini contohlah. Contoh makanan. Kalau kita ikan tu janganlah goreng pakai minyak kan. Rebus ataupun pakai air fryer boleh. Nampak sedap kan, tapi rasa tak ada gula. Rasa tak ada gula. Baru tahu. Okey, so testimoni testimoni. Ni antara testimoni kita lah. Testimoni ada dalam TBO ni. Badan besar ni antara Dato' Nesman yang kawan. Pak dia antara testimoni kita. Ini siapa lah? Saya tak ingat nama. Ni kita punya Simu. Dia asal dia, itu yang kita kata Clean9 ni bukan untuk kurus je, tapi untuk orang dapat berat badan ideal. Asal dia Simu ni memang jenis orang sangat-sangat kurus tau. Sangat-sangat kurus orang dia. Okey, sangat-sangat kurus. Dia tak sihat. Lepas tu selalu sembelit, selalu sakit, kulit kusam. Selalu Simu cerita. Tapi bila dia buat Clean9, tengok dia makan aloe vera, kesan dia. Nampak? Ni Simu beza. Nampak? Simu punya beza.
tahun 2013, 2014, 2015, 2016. Dia makin muda ke makin tua tu? Semua bagi respon sikit. Dia makin muda makin tua. Cuba bagi chat. Bagi respon. Makin tua ke makin muda? Makin muda. Nampak Ustaz Syed? Makin muda kan? Umur makin lanjut tapi makin muda. Sebenarnya memang kita kena yakin benda ni. Okay, kalau kita jaga makanan kita, memang sebenarnya badan kita berterima kasih kepada kita. Okay. Ni CBM winner. Nampak? Sebelum ni 66 nanti 59. Nampak? Jadi ada kesan kan? Nampak? Dekat muka tu boleh nampak. InsyaAllah. Ni FBO kita juga kan. Daripada 78 jadi 68. Ni antara target yang saya nak capai lah. Target yang saya nak capai. Saya nak pergi pada 65. Tengok ada orang dia memang dia nak badan dia, berat dia apa kita kata tinggi. Sebab contoh orang yang terlibat dalam bina badan, orang terlibat dalam sukan tertentu yang memerlukan memang fizikal dia besar. So tak ada masalah sebenarnya, sebab tu kita fokus dengan Clean9 ialah untuk mendapat sihat. Itu nombor 1. Okey. Lepas tu kita percaya dan yakin bila kita sihat tadi tu akan disusuli dengan berat badan yang ideal yang kita nak. Nampak? Itu yang kita nak usahakan. Tengok FBO juga. Masya-Allah. Orang tengok. Itu semua testimoni. Ni CBM Jun CBM Jun. Dan akhir dia pun dah memeluk Islam Nampak? Ni CBM Jun. Asal dia tengok. CBM Jun tu rupanya kulit dia gelap Kulit dia gelap masa zaman dia remaja. Kan? Dia kalau kita tengok, dia jadi makin remaja makin tua. Dia makin remaja makin tua. Nampak tak? Berubah tau sebab kita jaga kita punya pemakanan. Okay, kita buat Clean9. Memang nampak kesan dia. Okay? Dia akan jadi cerah. Sebab tu kita dah kata tadi, antara kesan toksid ialah kulit kita. Kulit kita menerima kesan. Alright? Semua ni nampak? Daripada jerawat, jadi kurang. Ni kita punya CBM Alex. Dengan isteri dia, Koi. Macam mana dia berubah dengan produk yang Clean9. Ni yang ditunggu-tunggu oleh saya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh saya. Ni tahun 2017 saya baru buat Forever. Kan? Ni dapat RM100 tu sebab buat 5cc 2 bulan berturut-turut tu. Itu pada bulan 2017 start buat 5cc bulan 10. Bulan 10. Itulah 2017. So nampak bila tu 95 tau. Saya tak tulis 95 situ. 95 berat dia. Jadi selepas tu dia ada proses Mei tahun 2018 saya cecah 90. Okey. Kemudian September 2018 turun sampai 84. Okey, sampai 84. Ni dia. Disember 2018 saya turun sampai 72. 72. Nampak? Dari 90 September, Disember saya turun sampai 72.2 kg. Okey. Masa tu saya baru nak fight F2D. Saya baru nak fight F2D masa tu. Kan? Tapi saya masa tu belum ada fikir pun untuk promotekan Clean9 kan, untuk promotekan diet ni kan. Kita just yalah masih berniaga biasa-biasa kan. So sekarang ni yang sekarang ni saya buat balik selepas kita dah PKP kan. Kita dah PKP 2 tahun bayang 2 tahun kita PKP apa semua. Saya lepas Disember 2018 tu saya dah sampai 72 kilo. Lepas tu saya dah tak jagalah.
saya dah hantam sajalah labu. Maknanya daripada Disember 2018 tu saya dah start makan tak jaga dah. So sampailah PKP 2022 bulan 8. Baru saya nak fight balik. Masa tu berat saya dah naik berapa? Daripada Disember 2018 tu sampailah bulan 8 baru ni. Berat saya dah naik 83 kilo, 83.5. So sekarang ni saya fight balik. Okay, so sekarang bulan 9 saya dah dapat 76.8. InsyaAllah kita akan fight lagi, kita akan keluarkan lagi testimoni yang lebih power insyaAllah. Okay, so setakat ni pada hari ni insyaAllah kita kembalikan kita punya ni kepada MC hebat kita. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Jazakumullah, Masya Allah. Macam mana tuan-tuan, perempuan dapat sesuatu malam ni? InsyaAllah. Boleh tanya sikit apa dia dapat. Apa-apa boleh kongsi sikit. Sebelum tu nak tanya, ada tak yang first time join kelas? Kalau ada, bagi satu. Tadi semua dah pernah join Okey. Boleh seorang kongsikan, 3 orang lah, 3 orang. 3 orang daripada 24 orang kongsikan balik apa yang dibentangkan oleh CBM Ustaz Sophian kita. Hello? Dengar tak? Assalamualaikum. Ya. Sila. Ada nak tanya soalan tak? Saya nak share apa yang saya sempat dapat tadi. Sebab tak ada wang kan, jadi saya Sila. saya ambil kesempatan lah. Jadi Assalamualaikum dan selamat malam. Harap suara saya jelas . Okey, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Saya ada masuk walaupun lewat sikit, and then saya ada keluar kejap sebab saya ada urusan. Tapi walaupun saya masuk sekejap je, tapi input yang saya dapat memang Alhamdulillah banyak . Walaupun ini bukan first time saya join kelas Clean 9, tapi setiap kelas Clean 9 yang saya join mesti ada something baru yang saya akan dapat ilmu baru. Jadi saya punya learning point dari kelas Ustaz ni, Alhamdulillah. Senang, dari panjang-panjang tadi kan banyak yang saya catat, and then yang senang dapat saya konklusikan, kalau nak badan sihat, ambil makanan yang sihat. Macam supplement forever ni semua yang bagus-bagus untuk badan. Semua yang memang bagus untuk badan, and then memang sesuai untuk kalau kita nak detox balik, tak kira umur kita berapa kan. And then yang paling saya terkesan adalah yang yang even orang kurus pun bukan even orang kurus, yang awal tadi Ustaz cakap pasal kencing manis. Yang kalau tiba-tiba dapat kencing manis and then berat turun mendadak, tu sebenarnya petanda yang tak baik. Saya pun saya sangat terkesan yang bahagian itu, sebab saya ada seorang kenalan ni kan, dia ni gemuk. Saya ada kenalan saya ni, dia ni gemuk. And then tiba-tiba bila saya jumpa dia balik, dia terus kurus mendadak. Saya tak tahulah, saya cakap, oh happynya macam mana kau boleh kurus macam ni? Saya tak tahu situasinya macam mana. And then dia bagi tahulah apa tiba-tiba dia tak ada selera lah. Tapi dia makan ubat sebab sakit kan. Jadi mula-mula yang saya nak
saya naif betul tu sebab saya tak tahu. And then yalah dia dah kembali ke rahmatullah sebab sakit dia tu kan. Jadi dari situ memang saya rasa memang kurus turun berat mendadak pun kena jaga-jaga juga. Saya jadi takut macam tu. Tapi senang ceritalah dari Clean 9 ni kita tahu ambil benda makanan yang sihat untuk badan akan berterima kasih and then kita pun akan jadi sihat lah. Lebih kurang macam tu. Ada panjang lagi saya nak cerita tapi malam sudah ni. Baik, terbaik. Masya Allah kerana berkongsi Terbaik. Semoga apa yang kita dapat tadi itu bermanfaat kita memang yang lagi best sebenarnya kita kena try Clean 9 ni. Sebab kalau pengalaman saya sebut tadi, saya memang tak tahan. Saya dua benda saya tak tahan lah. Masa kita tak jaga makan ni, sebab kita tak jaga makan ni, dia akan jadi dua impact yang sangat besar bagi saya. Pertama, saya ada craving sugar, maksud dia tidak tahan dengan makanan, tak tahan tengok makanan yang sangat teruk. Sangat teruk. Lepas tu yang kedua, saya memang akan selalu mengantuk. Selalu mengantuk. Dia memang jadi macam tu. Jadi, bila saya buat Clean 9 dan saya buat kali kedua, kali ketiga, so saya dapat rasa satu perubahan yang sangat luar biasa. Pertama, bila engkau tak makan pun, engkau akan rasa maknanya badan kita tu pertama steady. Dia akan steady. Bukanlah kita kata kita tak perlu makan, bukan, tetapi kita boleh jaga. Oh, benda ni aku boleh ambil, benda ni aku tak boleh ambil. Kita boleh jaga. Nampak tak? Berbanding kalau sebelum ni memang nak tak boleh tahan. Macam orang ketagih dadah tu. Tu. Lepas tu kita yang kedua tidur memang ngantuk. Sampai kita boleh rasa sebab tak jaga makan lah sebab tu kita ngantuk. Kalau kita jaga makan memang insya-Allah memang terbaik kita boleh perform. Okey? Lagi ada tak siapa-siapa nak sharing? Okey, last. Sebelum kita last tak boleh last. Sebelum kita tutup majlis kita, kan? Ada nak share sikit-sikit apa yang kita dapat sebagai apa dipanggil meeting after meeting pendek. Ada tak? Kalau tak ada tak apa. Tapi kalau ada, gunakan peluang. Masya-Allah. CBM Amir nampak muka. Masya-Allah Allah Akbar. Okey. So antara kalau Clean 9 ni juga sebenarnya banyak benda yang luar biasa juga berlaku pada kita kan. Sebab kita boleh jaga macam contoh saya ada masalah kalau kita sebelum ni kita mudah sangat sakit kepala sebab kita mudah pening, mudah sakit kepala, mudah pening. Bila kita panas sikit kepala kita sakit. Bila panas sikit kepala sakit. Pernah saya pergi sembahyang Jumaat, pergi jalan tak sampai 1 kilometer, pergi jalan balik demam satu hari. Kan? Sebab apa? Badan kita rupanya dia ni memang nak keluarkan haba tau. Dia nak keluarkan haba, tapi disebabkan kita punya makan yang memang tak jaga, lepas tu memang kaki duduk dalam aircon. Memang subhanallah lah badan kita ni. Tapi bila kita start buat Clean 9 kan, kita akan tengok peluh kita keluar best. Lepas tu di situlah kita boleh rasa aku tak guna aircon pun tak ada hal. Kalau tak aircon tak ada, memang kita menderita gila lah. Kan? Memang menderita. Bukan kata sikit-sikit. Mana orang rumah isteri tahu. Kan? Tak ada aircon memang teruk lah. Tapi alhamdulillah kita buat Clean 9. Mana kalau kita tak ada aircon pun kita tak ada rasa menderita tu tau. Mana kalau kita panas, kita kata kita buka kipas pun dah cukup dah bagi saya. Macam tu. Kita dah boleh dapat macam tu tau, kesan testimoni. Banyak kulit kan, contoh macam saya juga ada dia panggil autoimmune keloid kulit sama. Bila kita makan berapa-berapa kulit ni sakit dia rasa pedih. Tapi bila kita buat Clean 9 masa tu kita punya keloid tu tak rasa pedih pun. Ya Allah, tak rasa pedih. Punya banyak kelebihan Clean 9 tu. Kita boleh rasa. Okey. So minta maaf kerana dah terambil masa lebih. So sekadar ini pada malam ini
So sama-sama kita fight, kita buat Clean9 kita, kita cuba wujudkan testimoni-testimoni baru kan pada diri kita, dan kita akan terus apa kita kata berjuang dalam Forever Living. Jangan putus asa. Semua yang kita buat tu insya-Allah dia akan ada kesan dia berpanjangan kesan dia berpanjangan insya-Allah. Kita istiqamah terus jaga makan produk, kita akan tengok kesan dia berpanjangan. Okey, bukannya sebab kita bukan ubat. Itu bukan ubat. So jangan silap faham, jangan anggap produk itu ubat. Okey, so nak tangkap gambar Jom kita tangkap gambar. Kita buka kita punya ni. Okay, ambil produk masing-masing insya-Allah. Nak ambil produk. Ni. Saya ada produk ni. Jom kita tangkap gambar. Kita screenshot sikit. Kita ada 19 orang yang masih bertahan hingga kini. Masya Allah. Alright. Sebelum kita slogan okay. 1, 2. Alright. So kita boleh slogan sebelum tasbih kafarah, kita slogan dulu 3 kali. Yes, no limit, go 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 millionaire. Okay, buka kita punya mic. Buka kita punya mic. Okay, boleh buka mic kita insya-Allah. Okay. Ready? Okay, buka mic. Okay, 1, 2, 3. Yes, no limit. Go 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 millionaire. Yes, no limit. Go 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 millionaire. Yes, no limit. Go 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 millionaire. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.